Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidah bin Ilyas 266921. Hari ini akan membentangkan um, subjek JMGM 3033 bagi kemahiran perundingan dan tawar-menawar. Ini merupakan tugasan berkumpulan dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Hidayah Makimi bin Maksri, Muhammad Imran bin Muhammad Nazri, Muhammad Yusuf Kuwairi bin Cik Yusof, dan saya sendiri Muhammad Firdaus bin Ilyas. Okey, untuk isi kandungan pembentangan kali ini terdiri daripada pengenalan terhadap isu. Yang kedua adalah strategi tawar-menawar lembut. Ketiga adalah strategi tawar-menawar keras, strategi tit for tat, strategi tawar-menawar berprinsip, perundingan antarabangsa, cabaran yang dihadapi, dan seterusnya kesimpulan terhadap semua kandungan dalam pembentangan kali ini. Okey, pengenalan bagi topik ini ialah dalam setiap perundingan atau perjanjian, strategi perundingan yang mempunyai teknik dan perancangan yang sempurna dan teratur adalah mustahak demi mencapai hasil dan yang diingini. Okey, kebanyakan ramai yang gagal menentukan atau keliru antara taktik dengan strategi. Ini adalah kerana dalam sesuatu strategi itu pastinya mempunyai taktik dan taktik merupakan sebahagian komponen strategi. Okey, sebagai perunding yang memahami bentuk perundingan, mereka haruslah membuat tindakan yang bijak dalam proses pemilihan bagi menentukan strategi perundingan yang dipilih supaya ia tajam dan tepat serta mengutamakan kehendak dalam keadaan semasa perundingan tersebut. Okey, strategi itu adalah satu perancangan yang umum yang diatur secara baik untuk mencapai sesuatu matlamat, manakala taktik pula adalah merujuk kepada sesuatu pendekatan yang dibuat untuk menjayakan sesuatu misi. Okey, dalam proses perundingan, pemilihan strategi yang tepat oleh para perunding akan menjadi asas kepada kejayaan dalam perundingan tersebut. Terdapat banyak kaedah yang dirancang dan digunakan dalam sesebuah perundingan itu kerana kebanyakan individu atau pihak akan memulakan penggunaan strategi perundingan apabila terjadi sesuatu hal, masalah, kehendak atau tanggapan mengenai sesuatu perkara. Okey, dalam bahagian perundingan kita mempunyai strategi tawar-menawar secara lembut. Strategi tawar-menawar lembut adalah mengenai seseorang perunding yang terlibat dalam suatu perundingan menyelesaikan situasi perundingan kebersamaan dalam menyatakan persetujuan serta tidak mengabaikan pihak lain. Perundingan menggunakan strategi ini secara meluas adalah disebabkan oleh beberapa perkara, iaitu pertamanya mereka tidak mahu apa-apa kesukaran yang akan terjadi dalam sesuatu perundingan kerana ia menyebabkan matlamat utama perundingan akan sukar tercapai. Okey, ciri-ciri tawar-menawar lembut adalah boleh dipersetujui, agreeable, adalah bermaksud seseorang yang menggunakan pendekatan dengan bersetuju dan tidak mahu apa-apa masalah dengan pihak penentangnya, dan fleksibel pula bermaksud pendekatan yang diambil oleh perunding bukan sesuatu yang objektif dan boleh berubah dalam masa ke semasa mengikut keadaan yang tertentu. Antara kebaikan yang terdapat dalam tawar-menawar lembut ialah tawar-menawar lembut adalah lebih suka kepada pendamaian, tidak suka kepada konflik, dan sentiasa ingin mencapai kata putus yang positif dalam sesuatu perundingan. Okey, keburukan tawar-menawar lembut adalah sekiranya berhadapan dengan pihak penentang yang agresif, ia tidak akan mampu dapat bertahan dengan tekanan tersebut kerana perunding yang keras tidak akan mengutamakan kepentingan pihak lawan, bahkan ia akan lagi memberi tekanan kepada perundingan pihak lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Isfari binti Yusuf, nombor metrik 266638. Saya akan menerangkan tentang tawar-menawar keras. Yang pertama, tawar-menawar keras ini pihak penentang mestilah mendengar cakap mereka, iaitu tawaran, sehinggalah perundingan berjaya. Dalam konteks pencabulan hak terhadap negara-negara termasuk Malaysia, biasanya kita akan menggunakan strategi yang agak keras untuk mempertahankan hak atau kedaulatan negara kita. Sebenarnya persetujuan dalam suatu rundingan akan tidak berhasil sekiranya kita tidak mendengar cakap mereka. Mereka akan tegas dan berkeras sehinggalah kita bersetuju dengan tawaran mereka. Selain daripada memberi tekanan pada pihak lain, iaitu perunding tawar-menawar keras tidak akan memberikan pilihan kepada pihak penentangnya sehinggalah mereka bersetuju dengannya, malah dia akan memaksa dan memberi tekanan, ketakutan serta gambaran apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang sekiranya tidak menerima tawaran mereka. Ciri-ciri kebaikan itu seperti setiap perunding memiliki ilmu dan kelebihan tersendiri mengikut jawatan dalam pencapaian suatu matlamat. Mengikut kajian Lawyer 1984 menunjukkan perundingan yang kuat akan mendapat hasil perundingan yang lebih baik daripada perunding yang lemah. Faktor yang terakhir iaitu tawar-menawar keras juga mempunyai ciri-ciri keburukan, iaitu yang pertama adalah risiko memusnahkan hubungan persahabatan, iaitu tanpa memikirkan hati dan perasaan sesiapa dalam suatu perhubungan, malah mereka akan mengekalkan strategi kekerasan menuju objektifnya. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan tajuk strategi tit for tat. Untuk strategi tit for tat, ia merupakan suatu pilihan alternatif yang terpenting bagi setiap perunding untuk memperolehi persetujuan secara adil, teratur dan rasional. Menurut Roth dan Canavale 1993, secara umumnya seorang boleh bekerjasama dengan orang lain melainkan orang itu tidak bersetuju untuk bekerjasama. Dalam satu perundingan, perunding tit for tat merupakan seorang yang boleh memberikan motivasi serta didikan kepada pihak yang lain dengan cara memberi hukuman atau ganjaran berdasarkan keputusan yang diperolehi. Maknanya perunding tit for tat tidak akan terlebih dahulu memberikan peluang kepada pihak yang lain untuk memberi sesuatu pandangan dan cadangan. Perunding tit for tat tidak menggunakan kaedah tingkah laku sebagai pendekatan, malah menggunakan pendekatan dua hala, reciprocate, iaitu buat perkara yang baik akan dibalas baik dan buat perkara yang negatif akan dibalas negatif. Kebaikan tawar-menawar tit for tat adalah dalam setiap transaksi yang berlaku, masyarakat akan menghargai seseorang yang bersedia untuk memberikan mereka sesuatu yang boleh dijangkakan dan hasilnya kerjasama sentiasa dapat dicapai. Strategi ini banyak diaplikasikan terutama dalam penyelesaian masalah banduan atau latihan pendakwaan, di mana tingkah laku berorientasikan matlamat daripada menggunakan cara yang pasif dan agresif semasa melakukan perundingan. Boleh mendatangkan keburukan pada pihak-pihak yang terlibat, antaranya ialah perundingan tit for tat akan hilang kawalan sebagai seorang perunding kerana perunding tit for tat menggunakan pendekatan tunggu dan lihat, iaitu membiarkan pihak lain bertindak dahulu dan kemudian baru perunding tit for tat memberi tindak balas. Salam sejahtera. Saya Muhammad Idham Hakimi bin Ma'asri, nombor metrik 266599. Saya akan membentangkan tentang tajuk tawar-menawar berprinsip. Baik, strategi tawar-menawar berprinsip ini bolehlah dikatakan sebagai sesuatu yang kukuh dan lebih mempunyai matlamat atau perancangan yang teratur serta teliti dalam setiap proses perundingan yang dijalankan. Sesiapa sahaja perunding yang terlibat dengan tawar-menawar berprinsip ini harus menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh kedua-dua belah pihak demi mencapai persetujuan bersama. Perbezaan jantina dan pangkat dalam jabatan kerajaan juga dapat menggambarkan situasi atau cara hidup setiap individu dalam organisasi
Sebagai contoh, ketegasan dan budaya ambil berat yang ditonjolkan kemungkinan adalah berpunca daripada gaya hidup yang sebenar. Strategi tawar-menawar berprinsip dilihat dapat mengurangkan daripada sebarang tekanan fizikal dan emosi seperti sifat tamak, lantang bersuara, dan agresif. Berdasarkan matlamat yang ditetapkan semasa membuat sesuatu tuntutan, perunding berprinsip juga mempunyai tekanan moral terhadap pihak lain dan menghormati mereka. Perunding berprinsip akan membentuk suatu prinsip dalam setiap perlawanan atau proses perundingan yang akan diadakan supaya mereka boleh mempelajari bagaimana untuk mencapai kejayaan dalam perundingan tersebut. Dalam memperkenalkan strategi tawar-menawar ini, ahli-ahli teori telah bertindak berdasarkan pemerhatian dan andaian mereka telah dilemahkan dan ditekan di dalam suatu perjanjian sehingga faedah yang diterima oleh pihak lain lebih banyak daripada apa yang mereka perolehi. Pegawai lelaki mempunyai budaya kerja yang lebih santai namun kurang tersusun disebabkan terlalu banyak mengikut pendapat pekerja bawahan. Kadang-kadang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan segala kerja asalkan kerja dapat diselesaikan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang rundingan antarabangsa, iaitu rundingan Malaysia, Kesultanan Sulu dan Kerajaan Filipina. Malaysia dikejutkan dengan beberapa siri serangan dari pihak Kesultanan Sulu dalam menuntut hak mereka terhadap Kerajaan Malaysia. Walaupun rundingan telah lama berlaku di antara Malaysia dan pihak yang terlibat bersama Kerajaan Filipina, namun malapetaka kejadian serangan tetap berlaku akibat ketidakpuasan hati tentang hasil rundingan yang dijalankan puluhan tahun lamanya. Pada 14 Februari 2013, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu memberi jaminan bahawa rundingan akan terus dijalankan bersama dengan pihak bersenjata tersebut untuk mengelak pertumpahan darah berlaku. Menteri Dalam Negeri pada ketika itu juga mengesahkan bahawa penceroboh merupakan penyokong kuat Kesultanan Sulu dan mereka datang untuk menuntut sebahagian wilayah yang dikatakan milik mereka. Kerajaan sedang dan perlu proaktif dalam mencari penyelesaian bagi memuktamadkan isu tuntutan ini melalui pelbagai langkah diplomatik dan perbincangan dengan kerajaan Filipina yang sah agar tidak lagi berbangkit tentang tuntutan oleh waris Kesultanan Sulu terhadap Sabah pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Imran bin Muhammad Nazri, nombor metrik 266601. Saya akan menerangkan tentang cabaran dan pendekatan dalam perundingan yang dihadapi oleh Malaysia dan pihak yang terlibat. Malaysia sentiasa berhadapan dengan konflik semasa melakukan rundingan kerana rundingan ini bukan dan tidak melibatkan negara tetapi melibatkan pihak yang tidak mempunyai kerajaan namun terpaksa melakukan hal tersebut dalam mempertahankan kedaulatan. Kerajaan Malaysia juga perlu berunding bagi mendapatkan nasihat antarabangsa dalam isu ini dan memerlukan pendekatan antarabangsa dalam bentuk perundangan bagi menghadapi situasi tersebut. Rundingan bersama kesatuan antarabangsa seperti pihak PBB, ASEAN dan sebagainya serta beberapa pihak lain yang mempunyai kepentingan bersama dalam keamanan juga boleh dititik beratkan bagi menghadapi situasi yang meruncing ini. Kemudian dalam hal ini Malaysia perlu mengenal pasti pihak yang boleh memainkan peranan dalam mendekati pihak ini bagi mencapai kata sepakat terhadap isu tersebut. Kerajaan Malaysia juga perlu mencari sokongan pihak lain dalam menangani isu ini. Perundingan tawar-menawar yang keras dan relevan perlu dilaksanakan memandangkan ianya telah melibatkan pertumpahan darah bagi kedua-dua belah pihak.
terutamanya bagi pihak keselamatan Malaysia sendiri yang telah mengorbankan nyawa beberapa prajurit tanah air kita. Secara keseluruhannya, proses tersebut dilihat paling utama ketika ini memandangkan Malaysia merupakan negara yang sentiasa memberikan komitmen terhadap sebarang perundingan atau proses diplomatik antarabangsa. Di samping itu juga negara Malaysia tidak pernah terlibat dalam mana-mana konflik antarabangsa dengan negara lain. Okey, sebagai kesimpulannya, kita perlu mengambil kira semua strategi dan pertimbangan yang teliti bagi memastikan keputusan dan hasil yang memuaskan daripada perundingan tersebut, terutamanya dalam isu tuntutan wilayah Sabah ini oleh pihak yang mendakwa mempunyai hak terhadap wilayah tersebut supaya kedaulatan negara tetap terjamin tanpa diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita sebagai manusia akan sentiasa menghadapi apa saja proses perundingan di dalam kehidupan kita. Tidak kiralah besar atau kecil, proses tersebut kita perlu laluinya dengan sentiasa bersedia dan berhati-hati dalam membuat sembarang keputusan. Yang penting kita mempunyai panduan ilmu dan strategi dalam diri kita dalam menghadapi sesebuah perundingan itu. Setiap perunding hendaklah dan akan membuat pemilihan strategi yang benar-benar hendak digunakan bagi memastikan matlamat perundingan tersebut dapat dicapai. Pemilih strategi yang betul bukan saja dapat mencapai matlamat perundingan, malah ia akan dapat meningkatkan serta mengeratkan hubungan di antara kedua-dua belah pihak yang terlibat. Setiap perunding perlu berfikir terlebih dahulu dalam membuat pertimbangan yang teliti serta mengetahui strategi berdasarkan matlamat yang hendak dicapai dalam keadaan perundingan tersebut bersama pihak lawan, serta meneliti segala usul yang dicadangkan oleh pihak lawan supaya kedua-dua belah pihak mendapat faedah dalam perundingan tersebut. Sekian, terima kasih.